Assalamualaikum geng, bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel Wibro. Hari ini kita ada review karakter bersama Pin. What's up bro? What's up? So part 1 kita dah borak dekat channel Pin tadi. Karakter mana? Of course karakter yang paling popular minggu ni bukan Bagi tapi Dracul Mihawk. Mihawk dah ambil title famous Bagi dah. Bagi dah tak famous. Mihawk dah ambil dah. Hype Bagi tu bertahan dalam 2-3 chapter macam tu lah peminat Bagi. So banyak gila soalan kita dapat kali ni compare dengan hari tu punya, Sabo punya. Aku rasa lebih 30 soalan. Tadi aku dah buang-buang. So tinggal 20, 10 dah jawab dekat channel Pin. Pergi tengok situ dulu. And 10 kita akan jawab. Okay? So tidak membuang masa lagi. Soalan daripada Ahmad Firdaus Hafizan. Assalamualaikum bang. Salam. Kan Crocodile kata yang Marine refer Mihawk sebagai Marine Hunter. Kalau Zephyr kanan, adakah tangan dia dipotong oleh Mihawk? Ini cakap pasal filem Z. Wow. Aku pernah dengar dah. Aku dah pernah nampak dah ni dekat Twitter dan aku dah jumpa jawapan dia sikit. Tapi aku nak dengar kau punya cerita dulu. Ya, aku pula kena. Aku tak tahu. This is actually first time aku tak pernah. Aku actually walaupun aku minat gila dengan filem Z, aku minat gila dengan karakter Zephyr. And yes, aku sendiri mengharapkan sangat-sangat karakter ni canon. Sebab kalau karakter ni canon, this is gonna be my favourite Marine lah so far. Sebab aku minat gila dengan karakter ni. Serius. Tapi nak berkait dengan Mihawk, seriously first time aku dengar benda ni. Aku memang tak pernah terfikir pun siapa yang potong tangan dia. Sebab aku rasa dalam tu dia bagi tahu yang tangan dia kena potong dengan pirate. Yep. Tapi itulah aku tak pernah pula nak cuba nak fikir siapa orang tu. So walaupun jadi canon ke tidak canon tu aku tak pernah terfikir. So aku tak dapat nak jawab. Tapi so kau macam mana? Okay, apa yang aku ternampak itu kat Twitter, tak silap aku Library of Ara kot cakap pasal benda ni, yang potong tangan dia tu ada Devil Fruit. Sebab itulah dia sendiri ready dengan senjata untuk counter Devil Fruit Ya. Okay. So kalau dia ada Devil Fruit dan kalau benda ni confirm betul, memang bukan Mihawk yang potong tangan dia. Lagipun aku rasa aku kalau memikirkan orang tu dalam Mihawk susah sikit lah. Sebab bila back semula kepada Zephyr ni, dia macam benci gila dengan pirate tu. And pirate tu nampak macam seseorang yang macam jahat sedikit lah. Perangai yang lebih perangai yang macam ala-ala The Flamingo Crocodile punya level. Yes, possible untuk potong dia. Orang macam Mihawk aku susah sikit lah nak percaya dia akan potong tangan seorang Marine. Tapi kalau back on apa yang kita discuss, kalau Mihawk ni indeed dulunya memang gila-gila punya orang, so possible lah. Tapi aku suka bila kau cakap pasal yang kemungkinan besar pirate tu adalah Devil Fruit user. Sebab dalam cerita ni Z memang walaupun dia anti pirate, fokuskan benda tu kan, tapi dia ada satu senjata tu yang memang khas untuk counter Devil Fruit user. Seolah-olah memang isu dia memang dia nak lawan ke arah tu lah. Macam nak lawan dengan orang yang ada Devil Fruit user ni. So lebih kurang itu lah. Nak cerita lebih pun aku tak dapat. Betul lah. Kalau korang tak tengok filem Z, mungkin korang tak faham pun kita orang tengah borak pasal apa ni. So basically ni adalah karakter dekat filem Z lah, filem kegemaran Pin kan, kalau betul. tak salah aku kan. Sebab yelah kalau kita nak sembang lebih pun, dia bukan confirm canon pun. So nanti yelah cerita lebih tak ada kaitan dengan cerita, so rugilah kan. Tapi check it out kalau korang mau tengok filem Z, memang best gila. Alright. Okay, nombor 12. Okay, nombor 12 daripada Nick Azhan. Adakah badan Kaido terbelah dua kalau kena tebasan Mihawk? Terbelah dua Bim. Ini susah babe. Jawapan aku simple lah. Aku rasa tak lah. Sebab dia akan melemahkan sangat Kaido tau kalau sampai terbelah dua badan ni kan. Yes. Kita walaupun kita suka hypekan karakter, kita rasa karakter ni hebat, tapi kita kena ada respect jugalah dengan karakter lawan dia tu. Sebab kalau kita nak cakap, yes, kita tahu, kita selalu cakap Mihawk ni kuat kan Zaf, tapi kalau untuk dia boleh kalahkan Kaido macam tu sampai terbelah dua sebagainya, maksudnya kita downgrade pula Kaido. Sebab dia macam ibarat orang hebat lawan orang hebat, dia punya ending tu mesti sikit je. Dia ending dia damage ni mesti sikit je. Dia tak boleh terlalu over. Sebab kalau terlalu over, maksudnya Mihawk memang double triple lagi power lah daripada Kaido kan. And Kaido pula memang seorang yang terkenal dengan badan yang memang
keras nak mampus. Len memang liat gila kan. Even orang sehebat Oden pun hanya mampu buat jadi parut, tapi tak ada pun boleh buat sampai cedera yang gila-gila. Even Zoro pun dah try pun dan sebagainya pun tak jadi apa sangat. Dia pun memang nampak sangat dalam perang Onigashima ni, dia punya kekuatan tu macam mana. So aku tak rasa mudah untuk Mihawk nak potong dia jugalah. Haki dia kuat babe. Kuat. Yes. Soalan seterusnya daripada Anas. Kalau Mihawk lawan Oden, siapa akan menang bang? Okey, aku suka soalan ni, aku suka. Aku jawab dulu Aku tak suka soalan ni. Aku jawab Mihawk. Aku cakap definitely Mihawk for me. Sebab kita tak boleh compare. Sebab Oden bagi aku dia mati tu kira potential tu dia ada untuk jadi lagi kuat kan. Tapi sebabkan dia dah mati, so itu akhir dia kat situ. Compare dengan Oden yang dekat situ dengan compare yang Mihawk yang sekarang ni, aku memang pilih Mihawk lah. And aku rasa fit yang paling besar untuk compare dua karakter ni, Mihawk is the only one beside Ryuma yang berjaya hitamkan pedang dia permanently. Even Kozuki Oden couldn't do that. So sekuat Oden macam mana pun dia tak dapat hitamkan pedang dia walaupun dia samurai Wano kan. And dia tak dapat buat benda tu. God of Sword dapat buat, Ryuma dapat buat, and Mihawk dapat buat. Berdasarkan itu sahaja aku letak Mihawk atas Oden lah. Kau macam mana Pim? Sebab Oden ni favourite karakter kau. Aku nak tengok kau punya bias tu. Well, I hate to say it, but aku agree. Aku agree. Sebab okay, ni bukti guys yang aku takkan terlalu hypekan karakter favourite aku semata-mata for certain reason kan. Yup, sebab yes, walaupun macam mana aku minat gila dengan Oden, tapi realitinya if Oden pada masa tu lawan dengan Mihawk pada masa sekarang, memang Mihawk akan menang. Memang macam tu je lah, based on title kan. Memang based on title, based on apa yang Mihawk dah tunjuk kepada kita kan, dengan dia punya Kokuto, dengan title dan sebagainya, and dia sebagai seorang yang sangat-sangat digeruni kan daripada semua side. And Oden, aku berani cakap kalau dia tak mati, there's a possibility untuk dia jadi. Dia ada potential tu. Ada potential. Tapi since benda tu kita tak nampak, so kita pun tak naklah terlalu hype kan. Sebab yalah dah tak nampak, nak buat macam mana kan. Kita just boleh cakap potential je lah. Tapi so end up memang aku akan pilih Mihawk. Sedih aku tak suka soalan ni. Serius, tak suka soalan ni. Skip 14. Okey, soalan yang ke-14 daripada Amekus. Ada 3 soalan, panjang-panjang soalan dia. Kita pilih satu-satu dulu Okey. First, Mihawk menjadi World's Strongest Swordsman dengan mencabar lawan yang kuat sehingga tiada tandingan. Ia juga menyatakan bahawa beliau menjadi terkenal sebelum era Lanun Besar, iaitu kematian Roger. Jadi soalan saya, kenapa Mihawk tidak mencabar Roger semasa dia masih hidup? Umur Mihawk berapa kalau dia nak cabar Roger time tu pun? Aku rasa umur dia atas sikit daripada Shank kan? Dia tua sikit daripada Shank. Dia sekarang Mihawk umur dia adalah 43. 43. Shank 39-40 macam tu kan? Shank 39 tak silap aku. Let me check. Shank umur dia betul 39. Yes. So bagi aku agak dah terjawab dah kot. Yang Mihawk waktu tu masih lagi macam Shank, macam budak kan. Waktu Roger nak mati pun Shank muda lagi kan. So belum sampai lah, maknanya tak kena lah kan. Mihawk belum lagi dewasa untuk pergi saing dengan Roger tau. So bagi aku tu lah. Kau macam mana Abim? Well, itu satu, based on timeline tu, macam untuk seorang yang macam Mihawk nak tapi betul ke ayat dia yang dia terkenal sebelum era Lanun Besar? Ya ke? Dia terkenal sebelum kematian Roger ke? Okay, ini sekejap kita boleh double check. Tak silap aku, sebab aku pernah baca pasal benda ni, yang dia ni memang famous gila. Aku rasa macam mana pun dia still tetap Zaf sama je. Dia macam tetap timeline juga. Sebab walaupun dia dah famous waktu tu, tapi nak lawan dengan Roger yang
far more greater title dia, pengaruh dia memang agak susah lah. And even dia macam nak cakap, dia macam apa yang berlaku dekat Crocodile tau. Sebab Crocodile dulu pun famous juga. Famous juga. And dia ada cabar Whitebeard, and dia kalah teruk. And mungkin Mihawk ni antara dua je. Antara Mihawk bijak, tak nak buangkan masa dengan terlalu mencabar. Sebab dia akan jadi macam Zoro. Okay, kita ulang balik. Ingat tak macam Zoro betapa bodohnya dia dulu nak cabar Mihawk. Sebab bila dia tak tahu, tak reti nak judge diri dia sendiri, yang kau memang langsung belum layak. Tengok apa jadi. Kalau ikutkan dia boleh mati. Tapi Mihawk tak buat benda. Betul. Kan Mihawk bagi Chan, kan, macam peluang kau. So mungkin Mihawk dulu dia bijak bijak sikit dari Zoro, yang dia tak nak cabar terus orang yang terlalu kuat. Sebab dia percaya yang kena climb sedikit demi sedikit. Sebab kalau kau terus cabar orang yang power, there's a possibility yang kau memang akan terus kena crush or mati terus. So rugi. Ni depends lah. Ni kita punya assumption je lah kan. Or second, mungkin dia pernah lawan tapi off screen tak pernah ditunjukkan lagi kepada kita. Sedangkan Crocodile lawan Whitebeard dulu Off screen kita tak tahu juga. Sampailah ke Marineford barulah kita tahu. Lalu tambah lagi kat SBS pun baru kita tahu. Kan. So Oda ni memang off screen Nomi guys. Dia punya devil fruit sebenarnya banyak dia sebenarnya, kan. Cuma tunggulah. Macam pirate, macam apa, pirate Marine Hunter lah. Kita tak tahu apa-apa pun, tiba-tiba sekarang Mihawk jadi Marine Hunter. Nanti mana tahu tiba-tiba nanti dia akan cerita lagi lebih detail tentang Mihawk, kan, yang dia pernah lawan dengan siapa dan sebagainya, kan. Yelah, macam kita nak confirm yang dia tak pernah lawan dengan Roger, sedangkan masa dulu lah kan, dia pun kita tak tahu siapa dia lawan kecuali Shanks kan. Shanks je rival dia yang kita tahu. So ada possible lah kat situ, ada possibility lah untuk berlaku. Okay, nombor 2. Nombor 2 panjang betul. Macam dah habis tu soalan lagi. Habis panjang betul. By the way, tadi mungkin ada korang ada dengar bunyi bunga api mercun semua. Sekarang dah pukul 12 tengah malam. Gila aku sambut merdeka dengan kau sekarang ni. Tak pernah aku terfikir semua hidup aku kita boleh sambut merdeka. Ya aku dah tak ada bendera. Kau nak pergi tengok bunga api ke kat luar? Aku ada bunga api kat luar. Kau ada bendera Malaysia? Aku tak ada bendera Malaysia tu. Tak ada dalam bilik ni. So selamat hari guys, sorry guys, bendera aku kat luar tu. So nanti orang ingat aku tak patriotik pula kan. Bendera aku kat luar tu. Kau edit Azaf keluarkan bendera kat sini. Kau edit sikit. Okay, so guys, selamat hari kemerdekaan. Yes. Dah, sambung balik. Yes. Okay, sambung. Inilah realiti hidup sekarang Sambung Okay. Bagaimana Mihawk bertahan lautan Grand Line dengan menggunakan kapal kecil, tiada navigator dan sebagainya. Wah, gitu. Sedangkan Reddy pun boleh berenang dekat combat. Begitulah logiknya untuk Mihawk. Orang yang kuat-kuat ni kita tak payah persoalkan lah macam mana dia boleh hidup, macam mana dia boleh buat. Itu dah memang macam tu. Dia maksudnya bila boleh tu memang hebat lah. Dia maksudnya dia tak ada masalah. Dia tak macam Zoro boleh sesat. Dia memang tahu nak pergi ke mana dia. Sebab kau bayangkan dia punya poyo tu, tadi kita discuss kan, dia punya poyo tu, cara dia duduk atas kapal dia. And again, kapal tu sendiri adalah definisi of poyo. Mana ada orang nak pegang duduk atas kapal macam tu dekat Grand Line. Dia je yang mengarut kan. So bila dia berani buat macam tu, memang dia power lah kan. So memang tak ada masalah apa-apa. Dia memang confirm dia tahu nak navigate. And dia pun bukannya devil fruit user, tak ada masalah pun kalau dia jatuh lair ke apa. And dia pun memang kuat. Dia boleh datanglah 10 seeking depan dia pun agaknya dia sekali hayunnya memang semua dah jadi makanan dah kan. So betul, tak ada masalah lah untuk dia. Okay, soalan last. Benarkah Mihawk boleh melihat masa depan macam Luffy dan Katakuri? Okay. Sebab Mihawk dapat meramal kejadian Reverie. Okay, jawab Bim. Dia dapat meramal kejadian Reverie? Teori tanya sebagai fan OP kerana Mihawk. Mari dari yang ni yang ni datang dari mana ni? Sorry, ni first time aku dengar. Ada teori kot. Ada teori ni. Teori je kot. Tak perasan, kita dua pun tak perasan benda ni. Sorry. Amir, boleh komen balik. Cerita tak cerita benda ni dekat Telegram. Amir ni ada dekat Telegram aku. Dia actually salah satu penjaga Telegram. Dia tak pernah open cerita ni. Okay, tak apa. Okay. Kalau
Future Sight of course lah. Ini nama pun Mihawk, nama pun Hawkeye pun, memang Future Sight, Advanced gelaran Future lain dia pun Clairvoyant kan. Gelaran lain dia pun Advanced Future Sight tu memang bagilah kat dia. Confirm lah. Even teori dekat Marineford tu pun teori yang kuat. Dia actually bukan melihat masa depan, dia memberi masa depan tu kepada Luffy. Kalau kita cuba detail sikit lah kan, ada teori macam tu. Maksudnya bayangkan, sebab kenapa benda ni possible aku tambah sikit. Benda ni boleh merujuk balik kepada Zunisha, orang yang ada mata yang sama. Ingat tak apa Zunisha buat? Dia boleh projectkan apa yang dia nampak, iaitu Jack dekat hujung sana, kat laut yang jauh gila. Dia boleh project benda tu dekat Momo. So there's a possibility untuk orang yang macam Mihawk, yang kita tahu memang dah ada mata yang sama, and of course lah memang hebat bahagian Future Sight ni, mungkin boleh project benda yang sama kepada Luffy. Kan macam Luffy, kau serang aku sab, nanti aku akan potong tangan kau. Tu yang Luffy macam, oh shit, jangan buat. Tapi ni teori lah, it's not a fact, it's not confirm yet, tapi ada possible lah untuk jadi. Betul. Aku setuju lah sama benda tu. For sure lah. Aku rasa ketiga-tiga haki ni ada. Yang advance lah. Okay, so soalan ke-15 daripada Red Notes Pirate. Oh, dia lagi. Oh, ni soalan Mamat ni. Okay, dia tanya kat dua-dua channel lah ni. Okay. Assalamualaikum geng. Selain daripada buat YouTube One Piece ni, aku juga ada buat part time yang lain sebenarnya. Dan antara benda yang aku suka buat adalah private tutor AdMed, matematik tambahan. Aku tahu yang ramai student sekolah menengah dekat luar sana yang sangat struggle dengan subjek AdMed ni. Boleh kata ini adalah killer subjek. Tapi tak apa, kalau korang rasa korang perlukan bantuan ataupun korang kenal anyone yang struggle dalam AdMed ni, tak kisahlah adik ke, family ke, sepupu ke, kawan ke, ataupun anak korang sendiri sangat struggle untuk belajar matematik tambahan dan perlukan bantuan ekstra, so aku ada provide private tutor. Okay, private tutor ni yang menariknya lain daripada yang lain adalah kita akan go topik by topik yang mana student itu struggle. Maknanya bila aku start mengajar nanti, aku akan tanya student tu terlebih dahulu topik apa yang dia nak belajar, so that student tu boleh master topik tu sendiri before moving on to topik yang lain. Aku dah mula buat private tutor AdMed ni daripada tahun 2015 lagi. Boleh kata 7 tahun lah kan. Aku ajar AdMed ni dekat banyak students dan alhamdulillah feedback diorang semua sangat-sangat baik. Private tutor ni ada dua option. Satu, kelas online yang mana aku akan gunakan Google Meet dan aku akan share screen aku. Dan satu lagi adalah kelas face to face. So kalau korang duduk dekat Bandar Tun Hussein On ataupun kawasan yang dekat dengan dia, bolehlah kita buat kelas face to face. Sekiranya berminat ataupun ingin tahu harga private tutor aku, bolehlah WhatsApp dekat nombor di bawah. Aku akan letak dekat video description. Assalamualaikum. Ciao. So soalan ke-15 daripada Red Notes Pirate. Oh, dia lagi. Oh, ni soalan Mamat ni. Okay, dia tanya kat dua-dua channel lah ni. Okay, boleh tak Kogatana Mihawk jadi Kakuto macam Yoru? Kogatana ni dia punya pisau tu kan? Pisau kayu. Okay, kenapa Mihawk guna Yoru untuk sembelih bagi chapter lepas instead of Kogatana? Oh, dia memang pertahankan Kogatana dia ni. Sedangkan dia kalahkan Zoro guna Kogatana. Yang soalan kedua ni macam mana? Bagi aku itu memang Oda lukis tu sebab dia nak bagi panel tu cantik. Kita nampak crocodile, and then kita nampak Mihawk, and then nampak pegang Yoru. Kan cantik tu. Kalau boleh pegang pedang Kogatana pisau tu, kan ni macam apa ni kan? Itu je lah, dia tak ada jawapan sangat lah. Bukan nak compare bagi dengan Zoro pre-time skip kan. Nak bagi smart je lah, nak bagi smart. Nak bagi style lah dia punya cat panel tu kan. Kogatana nak jadi Kokuto tak, memang tak lah Mat. Dua je pedang sekarang ni. Sebab pedang biasa pun kita tak dapat nak fikir macam mana nak jadi Kokuto, and nampak macam susah gila. Ini kan pula Yes, Kogatana tu pisau, dia kan pedang lah, pisau lah kan. So
mungkin tak lah. Okay. Soalan daripada Daniel Kim, agak-agaknya apa function Mihawk dekat final arc nanti? Korang ada buat podcast ke review One Piece Red? Jawab dulu Bim. Function Mihawk dekat final arc. Function Mihawk dekat final arc. Okay, aku akan go a bit belana kat sini. Aku actually kan, aku tahu ini mungkin panjang sikit sorry. Aku tahu ramai gila excited dengan final war, di mana semua karakter akan ada bla 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 dan sebagainya. To be honest, based on my previous research which is nanti aku akan share juga dalam video aku kemudian, aku sekarang mungkin benda tak apa seronok terdengar, tapi sebenarnya aku dah tak jadi fan of final war yang melibatkan semua karakter. Aku rasa benda ni is one of the reason kenapa Wano ada banyak masalah tau. Bila terlalu banyak karakter, especially karakter yang hebat-hebat pack in one moment, in one situation, itu yang akan membuatkan satu cerita tu jadi a bit tak puas. Dia susah yes. Aku tak nak cerita panjang lah, tapi aku rasa itu apa yang berlaku. Bukan aku rasa lah, tapi aku percaya ini apa yang percaya dengan Wano. Orang tak puas hati ni is because it's too packed. And kita baru cakap tentang Wano. Kalau kita nak cakap tentang Final War, yang orang nak sumbat semua benda kan, kita nak sumbat Revo Army, kita nak sumbat Grand Fleet, kita nak sumbat apa lagi, apa macam-macam benda lah, everything dalam satu masa. Dia akan membuatkan cerita tu lagi bagi aku lagi crowded, lagi serabut, and dia sebenarnya dia akan bagi aku benda ni akan menyusahkan Oda sendirilah kalau dia buat. Dia akan buat diri dia pening kepala sebenarnya, nak macam mana nak highlight untuk setiap karakter ni. Sebab kalau karakter biasa tak ada masalah, tapi kalau karakter tu semua yang famous, yang power, lagi-lagi kalau kau sebut Mihawk kan, yang kita memang nak tengok dia in action, kita memang nak tengok dia berlawan dan sebagainya. Tapi kalau benda tu tak berlaku dekat Final War, what's gonna happen? Orang akan marah, orang akan kecewa, orang akan tanya mana scene kan. And yang end up Final War tu yang sepatutnya jadi gempak because it's final, aku tak nak dia jadi macam Wano yang terlalu banyak masalah, yang terlalu banyak kata kontroversi lah. Aku nak Final War tu cuma. So aku dah sekarang berpegang kepada small pack of people yang berlaku dekat Final War tu. So kalau pasal Mihawk, aku tak boleh nak komen dah. So aku just harap Mihawk tak ada. Aku nampak Mihawk untuk future story untuk dia is, aku nak tengok dia lawan dengan Zoro, di mana Zoro akan dapat title WSS daripada dia. Itu je yang aku boleh fikir. Tapi untuk dia melibatkan diri dalam Final War ni mungkin tak lah. Tapi guys, ini hanyalah pendapat aku, tapi it's not something yang perlu setuju lah. Okay, just aku punya persepsi je lah. Okay, aku nak berbalah sikit pendapat Pim gitu kan. Bagi aku Wano ni dia jadi yang tak bestnya, walaupun dia banyak karakter kan, tapi bagi aku dia lain dengan Marineford tau. Dan bagi aku Final War nanti dia akan lebih ke arah Marineford. So Wano ni Oda tak boleh handle karakter ramai-ramai ni, sebab Oda kena letak depth, Oda kena letak pengenalan untuk setiap karakter. Contoh Red Scabbard kan, and then Tobi Roppo pun nak kena introduce semua. Tapi Final War Oda dah tak payah buat benda tu. Oda just tinggal nak hypekan each character, which is sebenarnya dia agak berjaya buat dekat perang Marineford. Kita nampak Whitebeard punya commanders kan, mula-mula Jozu halang Mihawk. Okay, dia bagi aku tu Marineford memang style lah, cara Oda introduce one by one kan. Mula-mula kita tak tahu kan, Whitebeard commander ni boleh buat apa kan. Sekali Jozu boleh halang Mihawk, lepas tu Marco boleh halang Kizaru. So to say that Oda takut nak boleh handle ramai-ramai tu, bagi aku dia lain sikit Pim, dia lain dengan Wano. Kalau Oda nak buat Final War ni macam Marineford, bagi aku possible, achievable nak buat ramai-ramai karakter, asalkan dia dah setkan match up tu siap-siap lah kan. Tapi walaupun aku dah cakap semua ni, aku okey je kalau Mihawk tak ada. Sebab Mihawk ni biarlah dia dekat epilog. Aku tak tahu, aku tak tahu kau pendapat macam mana. Aku rasa Mihawk tu lepas Laugh Tale. Lepas Laugh Tale. So dia dah dekat bahagian epilog. Dia dah bahagian
mungkin Straw Hat Pirate tu dah disband dah pun. Dah disband, barulah kita nampak Zoro dekat satu panel ni dia dah kembali. Ini kita nampak Zoro dengan Mihawk. Style shoot. Chapter last macam tu kan. Ataupun itulah. Ataupun kita boleh cakap yang kita tak nak orang yang terlalu powerful ni melibatkan diri dalam perang. Boleh ke? Kau rasa macam tu ke? Ataupun kau hanya nak cakap ni khas untuk Mihawk? Tapi kalau karakter lain yang power yang memang power, aku cakap pasal yang power, kau tak ada masalah untuk dia join Final War. Aku rasa lebih khas kepada Mihawk. Sebab Mihawk dia ada, kita tahu Zoro punya angle itu adalah Mihawk. And then kalau Zoro tu bertembur dengan Mihawk ataupun Zoro tu bergabung dengan Mihawk dekat perang last tu, dia macam macam pelik sikit kan. Sebab tu lah aku tak suka je kalau Mihawk muncul lepas tu Shiryu lawan Mihawk ke, Mihawk kalah ke, aku tak suka lah benda tu. So aku lagi prefer jugalah Mihawk dah tak ada dekat war last tu. Aku nak selit sikit lah. Sebab bila kau ambil contoh sebagai Marineford tu, kalau betul Oda setting ke Final War tu dalam bentuk yang macam tu, then betul aku okey. Walaupun aku still tak pernah nak berkenan dengan terlalu banyak satu karakter dalam satu masa, but at least kalau setting macam tu okey. Sebab benda ni pun aku pernah cakap dalam live. Perbezaan antara perang Onigashima dan perang Marineford adalah cara Oda settingkan perang tu. Onigashima is terlalu banyak benda. Dia bukan perang sangat pun. Dia sebab dia bukan berlaku, dia senang cakap sini, dia bukan berlaku di satu tempat tau. Dia bukan berlaku dekat life floor saja. Dia ada berlaku kat sana, atas, bawah, every level lah senang cakap. Dia berbeza dengan Marineford. Marineford the best sebab dia hanya berlaku kat satu tempat. Dia tak ada level bawah, dia tak ada level atas, dia just berlaku kat tempat. So every center tu kat situ. And the center sebenarnya adalah Whitebeard dan juga Ace. Dia ada dua tu je. Whitebeard nak pergi ke Ace. So senang sebenarnya. Bila kita tengok Marineford tu senang sebab semua benda fokus kat situ. Epic thing yang berlaku semua kat situ. Tu yang kita rasa macam perang ni gila lah. Sebab apa-apa yang berlaku, semua orang akan terlibat. Itu yang penting. So contohnya kan macam Emira, bila Aokiji bila beku kan. kita start dengan Whitebeard lah. Bila Whitebeard buat tsunami tu, tengok. Lepas tu datang side sana, dia beku. Semua orang akan effect, semua orang akan nampak, semua orang akan ni. Berbeza dengan Onigashima. Itu yang style tu tau. Berbeza dengan Onigashima, orang ni tak nampak apa yang berlaku tu. Orang ni tak nampak, dia just rasa je lah. Tapi diorang tak nampak. Kita ambil contoh the very epic fight yang berlaku dekat rooftop. Memang best gila. Tapi orang bawah kita tak nampak benda tu terlibat. And dia tak secara langsung lah, senang cakap, dia tak secara langsung terlibat dalam perang tu. Kita nampak sikit. Macam baca manga sorry. Bila baca manga, kita tengok orang lawan saja, tiba-tiba pergi bawah, pergi tempat tu, pergi tempat ni. Tu yang kita rasa macam terkacau sikit tau. Macam aduh. Dia berbeza dengan Marineford. Sebab Marineford memang kat situ. Walaupun ubah panel, benda tu kat situ. Apa-apa berlaku kat Whitebeard, kat situ. Apa-apa berlaku kat Ace, kat situ. Everything is happen kat situ. Even part Luffy jatuh daripada atas, Luffy kau kedal bagi Ivan kau semua benda, semua nampak. Semua orang nampak. Everything semua fokus kat center tu. So if Final War one day, aku tak nak fikir macam mana, but at least if konsep yang sama macam tu, then at least lah, walaupun nak sangat campak semua benda pun, it should be okay lah. Sebab tu lah dekat Marineford tu nampak okay je kan, dengan Shishibukai side, dengan Marine side, dengan Pirate side, nampak okay je. Tapi kalau dia buat macam Onigashima, then aku rasa akan jadi satu lagi masalah lah. So I hope dah surprise kita lah. Tengok lah macam mana. Aku takut sebenarnya. Saya cakap aku takut lah dengan Final War. Sebab dia final. Onigashima kalau orang down pun, kita still ada perang yang lain kan. Tapi kalau Final War ni flop, then itulah that's a problem. Sebab kita dah terasa sikit dengan Wano ni kan. Wano yang digembar-gembur kan. Ending dia tak berapa nak nice. Tu yang ada risau sikit tu kan. Tapi tu aku pun berharap yang perang last tu jadi macam perang Marineford lah, compare dengan Wano. Okay Zaf, kita stop sebab nanti jadi terlalu jadi terlalu hangat. Bahasa panjang soalan ni. Pasal podcast review One Piece Red tu, okay, sebenarnya weekend ni aku tengok filem Red. Aku tak sure Pim pergi tengok ke tak yang premiere punya. So memang ada plan nak buat review, tapi jangan risaulah, thumbnail tu aku tak spoil lah. Aku akan tulis lah spoiler, please. Spoiler alert lah. So korang nak tengok tu ikut korang lah. Tapi memang ada plan lah nak buat review. Aku rasa kan lepas movie tu kita boleh lepak dan kita boleh buat review live kat situ. Nice tu, nice. Kan? Tapi itulah aku selalu risau sebab
kalau boleh kita nak spoiler lah kan, kita nak buat review non-spoiler review lah kan, review yang tak ada boleh mengganggu orang yang belum tengok. So, aku tak tahu macam mana sebab aku risau. Sebab aku kalau benda-benda macam ni aku risau, aku akan tercakap juga macam mana kan, terlalu excited sebagainya kan. So kalau saya aku tak confirm lah. Mungkin tak ada lah. Tengoklah macam mungkin mana. tak ada. Tak berani nak cakap. Okay. So soalan seterusnya, 17. Adakah sekarang daripada Fixel, adakah sekarang Zoro dah boleh surpass Mihawk atau masih belum lagi ditandingi? Kita dah jawab tadi. Bukan setakat tak boleh tandingi, tapi masih jauh lagi sebenarnya Zoro dengan Mihawk ni. Kan? Kita dah jawab tadi lah kan? Dia macam soalan yang tadi lah. Yes. So ada reason dia pun kita orang dah state tadi. Compare dengan Kaido ni Yonko. Kalau Mihawk tu Yonko level, Zoro dengan Kaido pun boleh nampak memang tak boleh one on one. So jauh lah dengan Mihawk. Okay. Daripada Yuramai, hampa rasa lah kan. Okay. Macam mana Mihawk dapat title Marine Hunter? Zoro dapat title Pirate Hunter sebab dia banyak hunt pirate untuk duit makan. Tapi buru Marine dapat reward time 2. Maybe panjang soalan ni Pim. Maybe Mihawk maniak nak lawan dengan swordsman apa soalan kau ni? Maybe Mihawk maniak nak lawan dengan swordsman kot sampai challenge banyak Marine and end up dapat title tu. Tak silap aku lah, Mihawk aktif sebelum zaman Great Pirate lagi. Time tu pirate tak ramai lagi dia nak challenge kan. Aku nak kena bedah soalan ni satu-satu Dia gini lah. Okay, point dia so macam mana Mihawk dapat title Marine Hunter. Okay, itu satu. Second, sebab kalau buru Marine mana dapat reward. Yalah, kalau nak bandingkan dengan Zoro, bila dia buru pirate kita hantar ke Marine, kita dapat reward lah kan. Tapi kalau buru Marine nak dapat reward celah mana. Lepas tu, adakah sebab Mihawk ni, aku rasa maksud dia, adakah Mihawk ni dia gila, maniac, and dia lawan dengan Superman yang sampai dia challenge sekali Marine yang buatkan dia end up dapat title tu. Aku rasa itu kot apa boleh jadi lah. And then kat ujung dia kata mungkin pirate tak ramai lagi waktu tu, so dia challenge dua-dua sekali. Pirate dia challenge, Marine pun dia challenge. Basically soalan lebih kurang macam soalan yang kita jawab tadi lah. Tak jauh beza lah kan. Macam kenapa dia lawan pirate, kenapa dia lawan Marine dan sebagainya. Cumanya part yang kenapa dia buru Marine sebab tak dapat reward pun sama juga actually. Macam kita cakap tadi, kita tak tahu dia macam mana dia punya backstory. Kita tak tahu apa yang berlaku kat dia. So kalau dia betul memang gila kan, masa dulu dia memang jahat, nakal ataupun something yang memang bukan seperti diri dia sekarang, dan dia balut je lah semua orang pirate ke Marine. Dan mungkin title Marine tu sebab ramai Marine yang dibantah. Aku tak sure. Aku tak susah cakap sebab aku tak tahu macam mana live dia dulu. Ya, sebab kita pun dapat info satu je kita dapat actually. Marine Hunter, dia Marine Hunter. So daripada info ni dah berterabur dah soalan semua. Dah banyak gila soalan. Susah jawab. Tapi lebih kurang macam apa yang kita jawab tadi lah. Lebih kurang lah. Yes. Okay, settle yang tu. Soalan seterusnya daripada Nur Fitri. Sekuat manakah Mihawk? Kenapa tak pernah disebut Mihawk ketika zaman Roger? Kaido tak pernah highlight Mihawk sebagai world's strongest swordsman antara lawan terkuat dia. Whitebeard yang lama hidup pun tak ada flashback perlawanan dengan Mihawk. Oi, dia bagi Mihawk ni. Dia bagi. Lepas tu dia kata Mihawk versus Oden. Tak rasa Mihawk lagi kuat. Dia letak emoji ketawa guys. Okay. Ini nak trigger kita. Ini bagi ni. Ini betul ni soalan pancing ni. Okay, aku boleh jawab dua. Okay, kau jawab dulu. Senang ke? Squad manakah Mihawk ni actually soalan yang sama bila orang tanya squad manakah Shanks. Okay, first Shanks adalah Yonko, Mihawk adalah world strongest swordman. Dua-dua ni pegang title yang sangat-sangat besar di dalam dunia One Piece. So whatever happen to Mihawk, whatever happen to Shanks, dua-dua ni memang kuat. Okay, second, macam kita cerita tadi, nama dia actually pernah disebut masa zaman Roger. Dia memang dah famous, and bukan dia je famous, ada lagi karakter-karakter yang lain yang famous juga masa zaman Roger. And then bila sebut pasal Kaido pula, aku rasa kenapa Kaido tak pernah highlight pasal Mihawk ni,
Ni mungkin dia rujuk kepada yang Mihawk Kaido punya vision tu lah kan, yang nampak muka are you implying as you great as they are? Yep. Mungkin sebab memang antara dua orang tak pernah lawan, ataupun diorang mungkin tu lah tak pernah lawan kot. Susah nak cakap sebab kita tadi tak pernah jumpa ke. Tadi kita ada sebut tentang perangai Mihawk ni yang macam mana. So Kaido ni pun kalau kita cuba selit, bukan target dia. Bukan target yang dia perlu nak lawan. And susah juga nak cakap sebenarnya. Aku bila fikir balik, pelik juga lah sebenarnya apa yang tak lawan. Tapi it's too early lah. Mungkin ada, mungkin tidak. Sebab sama juga macam kita cakap tadi, aku duk cover duk recap ni. Sebab kita tak tahu Mihawk lawan siapa sebenarnya. Itu masalah dia. Kita tahu rival dia je. Kita tak tahu daripada sudut dia. Okay, sama macam sudut Kaido. Sebelum ditunjuk kepada kita tentang dia punya vision tu, kita tak tahu siapa yang dia untuk dia tu rasa dia hebat. Sebab tu lah dulu kita duk berdebat yang Kaido lawan Shanks siapa menang. And sampailah bila ditunjukkan part muka Shanks tu dekat dia punya vision tu yang kita rasa macam okay, Shanks kuat lah kan, sebab Kaido sendiri cakap macam tu. So it's gonna be the same with Mihawk. Mungkin kita kena tunggu macam tu. Harap next chapter banyak lagi cover pasal Mihawk. Mungkin Mihawk mula teringat seseorang, dan baru kita tahu. Sebab sekarang memang susah. Kita just boleh cakap based on kita punya assumption saja. Sebab tak tahu kan apa berlaku dia punya apa kata backstory dan sebagainya. Even juga Whitebeard pun kan, yang lama hidup pun tak ada flashback perlawanan Mihawk pun sama tak. Tapi at least Whitebeard pernah mention pasal Mihawk dekat Shanks. Dia acknowledge Mihawk dengan Shanks punya rival ni memang sangat-sangat famous gila dulu. And Mihawk pun mungkin dia respect dengan WB lah. Mungkin dia nak kita kena bagi kredit kat WB lebih sikit sebab WB tu siapa kalau nak bandingkan dengan Mihawk kan. So dia cabar sedikit je dekat Marineford tu dah habis. Mungkin sebab dia memang tahu WB dia kuat gila. So belum level dia lah untuk tahap tu. Lagipun walaupun Mihawk tu pegang title WSS, bukanlah maksud Mihawk tu yang paling kuat gila dalam cerita ni pun juga guys. Dia dapat title tu, dia hebat dekat bahagian tu lah kan, sebagai seorang swordman. Tapi tak boleh lah menarik jawapan. Takkan tak boleh lah. Takkan nak cakap terus dia paling kuat gila apa, tak juga kan. Sama juga dengan Kaido pun dia hanya kuat sebagai creature kan. Dia bukan kuat sebagai part lain ke apa. So masa-masa ada title lah kan. Itulah aku rasa Oda patut ubah title dia World Most Durable apa lah Kaido ni. Betul. Dia memang defensif dia memang gila. Yep. And then pasal Mihawk versus Oda aku tak nak cover sebab tadi kita dah cakap. So yep. Okay, soalan ni sebenarnya Pim. Soalan ni, apa isu-isu yang dia keluarkan ini adalah antara the reason kenapa aku suka gila chapter kali ni. Okay. Sebab selama ini orang dah start disrespect Mihawk tau. Okay. Yang paling yang agak obvious yang waktu Kaido ni lah, yang Kaido nampak flashback ada Shanks semua tu kan. Okay. Lepas tu ramai tanyalah, mana Mihawk apa cerita, mana Godhawk semua tu kan. And then ada orang sebut Mihawk lari daripada Shanks dekat perang Marineford. And then Mihawk macam dia sebut ni, Mihawk slash dengan Whitebeard tak cabar Whitebeard langsung. So Oda dengan beraninya ingatkan dekat chapter kali ini, ini bukan aku yang tulis One Piece ni, ini Oda sendiri yang tulis. Dekat panel tu dia tunjuk bounty Mihawk tu, Mihawk has even greater sword skill than Shanks. Okay, itu satu fakta yang kalau kau nak downgrade Mihawk macam mana, kau akan downgrade Shanks juga sekali. Okay. So kau tak boleh lah, dia jadi susah sebab Mihawk ni dah setara Yonko level. And sekuat manakah Mihawk? Jawapannya okay, at least Yonko level lah, at least Yonko level kan. Mihawk versus Oden, okay, antara Mihawk versus Shan dengan Mihawk versus Oden lagi senang lah jawapan dia, memang terang-terangan lah Mihawk. And disebabkan soalan ni dia ada kait dengan soalan last Pim. Soalan last Pim memang aku tinggalkan yang yang orang akan tanya, dan aku saja tinggalkan last Pim. Daripada Fatih LG, salam Pim MB bro, saya tak nak sembang pasal kekuatan Mihawk, kita semua dah tahu. Tapi satu je saya nak tahu, Pim dan Wibro pilih Mihawk or Shanks, mana lagi kuat?
Tadi kena pilih siapa yang kita suka. Jadi kita kena pilih pula siapa yang lagi kuat. Bapak play safe lah. Lepas tu dia sebenarnya bukan nak play safe lah. Memang susah tu guys. Serius. Aku cakap susah. betul Ini paling susah. Dalam banyak-banyak rivalry ni paling susah. Yes, benda-benda macam ni dia sebenarnya pilihan dia pada fandom je. Dia Oda memang dia takkan bagi jawapan. Oda dia akan bagi macam apa kata fit je lah sedikit-sedikit. Macam contohnya macam Shang, dia tunjuk yang Shang dia power gila dia punya haki. Benda yang kita memang tak boleh nak deny. Daripada awal chapter first lagi dah tunjuk pasal haki Shanks. And seterusnya lah kan. Sama juga dengan Mihawk. Kita Oda awal-awal terus dah bagi dia sebagai title WSS dan sebagainya. And even macam Zaf cakap tadi, sampai sekarang latest chapter pun dia sebut lagi sekali yang Mihawk ada skill yang lebih hebat daripada Shang bahagian pedang, which is benda yang bukan mengejutkan. Sebab daripada dulu lagi debate tentang karakter dua orang ni, memang orang akan cakap macam tu. Mihawk is gonna be much stronger sword skill daripada Shanks, and Shanks gonna be someone yang lebih hebat haki dia daripada Mihawk. Okay, sebab dua ni benda ni memang apa yang ditunjuk. Dia tak pernah nampak Shanks guna pedang dia, betul tak? Sekali je mesti dia stop pedang Akainu, serangan Akainu, that's it. Ataupun tambah sikit lah, dia clash dengan Wyber. Tapi macam tu je lah kan. Tapi kau tak pernah nampak dia betul-betul lawan dengan pedang dia. Memang dia guna haki. Okay. This is same thing with Mihawk. Mihawk pun kalau kita memang berpegang dengan dia ada conqueror haki dan sebagainya, dia tak guna pun. Dia just main hayun-hayun pedang macam tu je. Itu pun sakit hati tengok. Main hayun je guys. Kau pernah ke tengok dia serius gila? Tak ada, dia main hayun je. Sikit-sikit macam tu. Tak ada nak keluar skill macam Zoro kan, Ashura lah, Santorio, Nitorio, macam-macam jenis pedang, skill pedang kan. Mihawk tak ada. So macam tu lah. Maksudnya diorang tak tunjuk full effort diorang lagi. Maksudnya Shang mesti hebat pedang dia, okay, sebab nak lawan dengan Mihawk mestilah kena kuat pedang dia juga. It's gonna be the same thing with Mihawk. Nak lawan dengan Shang ada haki, Mihawk mesti ada haki, mesti dia pun kena kuat haki dia. So nak balancekan fight tu mesti macam tu lah. So kalau kita nak pilih siapa lagi kuat, it's gonna be fandom punya side. Mana yang kau suka, kau side Shang atau side kau side Mihawk. Itu je cara. Tapi daripada sudut fits yang ada pada diorang dua ni, impossible lah bagi aku nak pilih. Serius. So kalau kena pilih juga, aku pilih Shanks. Adil lah yang tadi kena pilih Mihawk. Okay, aku pilih Shanks. Okay. Menarik sebab aku akan pilih Mihawk. Okay, aku akan sebut. Okay. Dia pilih aku minat Shang tapi aku pilih Mihawk. Okay. Dia minat Mihawk tapi dia pilih Shang. So korang kena ambil pengajaran tu. Korang yang terlalu bias ni, korang kena nampak lesson kat situ. Walaupun kita minat karakter dia gila-gila, tapi kita ikut logik kan. Okay. So of course lah, kalau nak pilih Shang sebenarnya lebih logik untuk pilih Shang. Sebab kalau kita ikut mangaka ni sendiri, memang terang-terangan dia bias dekat Shang. Yep. Memang setiap kali Shang keluar ada hype dia, ada haki dia semualah. So every time Shang je memang shit lah, Shang buat ni, Shang buat tu, Shang buat ni. Okay, compare to Mihawk memang dah lama kita dah tak dapat hype yang gila-gila hype tu. Yang first time kita dapat hype tu waktu dia guna pisau dengan Zoro tu lah. And then dekat Marineford ada sikit. And then baru-baru ni, chapter ni baru sekali lagi hype Mihawk tu diangkat. Okay, satu aku nak cakap pasal Bounty lah. Bounty walaupun tak melambangkan strength 100%, tapi kita kena admit dia ada include strength jugalah dekat Bounty tu. And tinggi weh, Bounty Mihawk 3 bilion lebih tu tinggi untuk seorang yang tak ada crew, tak ada apa, tak ada territory, tak minat dengan Yonko, tak minat dengan One Piece, tak minat dengan Poneglyph. Tinggi. Maksudnya tinggi sangat. Maksudnya Bounty tu memang 100% dekat dia sahaja. Tak ada campur pengaruh orang lain sekeliling dia. Memang dia sahaja. Yes. Dan memang banyak kepada kekuatan dia sahaja. Itu yang jadi gila tu. Memang aku tak expect Mihawk setinggi tu. Aku paling expect maksimum 3. Tahu-tahu dah 3 point ni kan. And dia lagi atas daripada Buggy yang diorang dah hype-kan Buggy ni. Tengok Buggy lagi rendahan. That speaks a lot lah about Mihawk. Okay. Tapi Bounty aku tak nak sentuh sangat sebab kita tahu memang Bounty bukan totally reflect strength level. Aku nak cakap yang bahaya nak cakap ni. Tapi aku akan cakap
Dia bukan nak cakap yang Mihawk lagi kuat daripada Shanks tau. Dia nak cakap yang lagi senang untuk Oda tunjukkan yang Mihawk lagi kuat daripada Shanks. Kenapa Kenapa? Sebab kalau dua karakter ni bertembung one day, of course diorang akan lawan guna pedang. Okay. Betul lah. Okay. Sebab kalau diorang lawan guna pedang, Mihawk akan menang. Sebab kalau Oda buat Mihawk kalah lawan pedang, maknanya Oda kontradik dengan apa yang ditulis. Oda sendiri dah cakap kalau sword skill Mihawk menang. Tapi aku percaya kalau tiba-tiba Shanks nak guna tangan dia kan, macam kita pun tengok waktu Whitebeard lawan Oden tu, tiba-tiba dia Whitebeard tak guna pun dia punya senjata kan, tahu-tahu dah pakai tangan, pakai penumbuk semua. Luffy pun pakai selipar Jepun ni semua, boleh jadi Shanks menang. Kalau Shanks tak guna pedang ataupun Mihawk tak guna pedang kan. Tapi nak menunjukkan pertarungan dua karakter ni, kalau dua-dua lawan pedang, Oda kena buat yang Mihawk menang lah, sebab dia dah state yang Mihawk lagi tinggi greater sword skill. Of course Shanks punya peminat akan kata Haki. Okay, fine. Haki aku percaya Haki Shanks paling kuat kan, ataupun kita boleh call strongest Haki user ke apa kan. Tapi kau tak boleh deny yang Haki Mihawk is also on another level, walaupun tidak sehebat Shanks. Sedangkan dia punya anak murid dia pun dah buka Advance Conqueror kan, Zoro kan. So tak pelik lah kalau Mihawk pun ada Advance. So itulah pendapat aku. Kau faham tak Pim? Sebab aku tak nak cakap Mihawk lagi kuat tau. Aku nak cakap yang lagi senang untuk Oda buktikan Mihawk tu, tapi instead of Shanks. Tapi kau percaya cakap aku, Oda memang takkan bagi jawapan. Dia takkan buat. Dia takkan buat. Sebab tu sebab fandom. Sebab macam aku cakap dia, benda ni dia akan terserah 100% kepada fandom. Whatever korang pilih, benda takkan jadi masalah. Sebab diorang ni on pair, memang lebih kurang je. So kau nak masa tu aku pun tak boleh nak marah kalau orang lain nak pilih Mihawk. Okay, sekati lah. Orang nak pilih Shanks pun sekati lah. Sebab bagi aku dua-dua ni boleh jadi dalam ni, kalau aku lah Zam dua-dua ni bila berlawan, dia boleh jadi yang ni boleh menang, ini boleh menang. Aku rasa rival diorang dulu macam tu. Shanks pernah menang sekali, Mihawk pernah menang sekali. Dia takkan macam S dengan Sabo lawan banyak kali ni menang ni kalah. Sebab tu make sense. Benda ni pun macam kita boleh relate dengan situasi Whitebeard dengan Roger. Whitebeard dengan Roger pun debatable juga. Sebab satu Roger tak ada Devil Fruit, 100% solely on pedang punya skill dengan juga haki. So Whitebeard pula ada apa? Whitebeard ada Paramecia yang paling powerful kan. Dia punya Gura-Gura Naomi, and dia punya serangan pun, haki dia pun memang power gila. Masing-masing ada advance sebagainya. Tapi still Roger dapat nama lebih. Tapi itulah. Tapi actually sebenarnya fight tu pun sebenarnya debatable. Orang pun tak tahu nak pilih, betul ke Roger boleh kalahkan Whitebeard, betul ke Whitebeard boleh kalahkan Roger. Even kalau tanya aku sendiri, kalau aku tambah sikit soalan, aku pun tak boleh nak pilih. Aku rasa Roger boleh menang, aku rasa Whitebeard boleh menang. Even though Whitebeard tu bukan Pirate King, tapi aku memang berpegang kuat yang dia tu sebenarnya memang dah jadi Pirate King nombor 2. Just it's not official je, tapi aku percaya dia sebenarnya memang Pirate King nombor 2. So aku pun sama. Tapi tetapi actually sebenarnya bila cakap pasal Roger ni, aku sebenarnya kalau boleh tak nak lah masukkan di dalam debatable. Sebab Roger ni special character. So ada sebab kenapa dia dijadikan sebagai King of Pirates dan sebagainya. So kita tak payahlah kita nak compare sangat tentang level Roger dan sebagainya. Abaikan je lah. So tadi tu contoh je lah. Okay guys, contoh tentang fandom punya kata perbalahan. Ya, fandom perbalahan lah. So whatever you guys pick from Mihawk and Shanks, aku rasa aku tak ada masalah. Dia berbeza sikit macam kalau bandingkan Zoro dengan Saki lah kan. Itu masalah. Itu ada masalah. Kau nak selit Kau nak selit. Itu jangan memang ada masalah. Itu memang fandom kita tak boleh terima kan. Itu obvious jawapan dia. Yang tu obvious jawapan dia kan. Yang ni tak obvious Kalau Mihawk Action lantak korang lah. Kau pilih lah siapa pun, aku tak kisah. Sebab aku percaya dua-dua dia memang hebat kan. Okay, stop kat situ lah. Nanti lagi panas. Okay, habis dah. Ini collab paling lama lah ni nak aku buat. Okay. Wih, dah dekat 50 minit baik. Ni satu part tau, bukan part aku dengan Pim tau. Okay. Tu soalan last. Aku rasa kita tamatkan kat sini lah. Aku pun dah dapat noti daripada airport aku, dah nak habis bateri ni. Punya lama kita call ni. So itu saja guys untuk review karakter kali ni. Sangat-sangat interesting pasal Mihawk. Kalau kita ada karakter yang in the future yang menarik untuk borakkan, InsyaAllah akan diborakkan. So thank you Pim for joining this collab once again. Itu juga Pim, last word. Tak ada, teruskan support community kami, and
Kita jadikan Malaysia sebagai One Piece fan yang sangat-sangat hebat di mata dunia. Macam actually guys, dah pukul dekat pukul 1 dah guys. Kepala dah tak betul lagi guys. Jangan dipaksa lagi guys. Dah tak betul lagi. Alright. Selamat Hari Merdeka. Okay guys, Merdeka. Yes. Assalamualaikum. Ciao. Okey, pengumuman penting. 11 orang YouTuber One Piece Malaysia telah pun decide untuk buat satu projek yang sangat besar, yang mana kita akan mengajak subscriber kita untuk menonton filem Red beramai-ramai. Okey, hari apa? Hari Sabtu, tarikh 24 September 2022. Masa masih belum confirm, tapi boleh expect tengah hari itulah. Okey, so 11 orang ni memang setiap daripada kami dah ada allocation untuk bagi tiket percuma kepada subscriber masing-masing. Ada yang bagi 10, ada yang bagi 5, ada yang bagi 2, ada yang bagi 20, tak kisahlah, tapi setiap YouTuber ni ada allocation dia lah yang diorang dah decide untuk bagi kepada subscriber. Okey, untuk pihak aku, Webro, korang as subscriber, simple je cara nak menang ataupun cara nak dapatkan giveaway tiket ni. Just komen je dekat mana-mana YouTube aku yang korang nak tengok filem Red ni. Just komen je nak join giveaway, ataupun just komen nak join tengok filem Red. Nak bang percuma tu, nak giveaway, nak ni, nak tu, tulis je. Tak perlu panjang-panjang, panjang pun boleh, pendek pun boleh. Janji korang tunjukkanlah yang korang nak tiket free tu lah, tiket giveaway tu lah. And aku bagi syarat sikit lah untuk mereka yang nak dapatkan free tiket daripada aku. Simple je syarat dia. First, korang kena make sure yang korang betul-betul free, betul-betul ada, betul-betul available untuk tengok filem Red pada hari itulah, Sabtu 24 September. Sebab apa? Ini melibatkan duit, ini melibatkan peluang orang lain. Kalau korang sidai, aku pun terciduk. Lepas tu subscriber yang tak dapat tu pun rasa macam kesian lah kan. Korang aku dah pilih tapi tak datang pula kan. So make sure korang boleh datang. Yang kedua, orang yang aku nak bagi giveaway tiket ni, dia tak pernah komen spoiler dekat channel aku. Spoiler filem Red ke, spoiler chapter ke, dia tak pernah buat benda-benda bangang tu. Itu je. Dua tu je syarat dia untuk aku. So just komen dekat bawah korang nak sangat tiket tu ke, korang nak join giveaway ke. Just komen, be clear, be precise. InsyaAllah korang akan dapat tiket percuma tu lah. So kita jumpa dekat sana nanti. Lupa cakap venue dia, GSC NU Central, Sabtu 24 September. Jumpa kat sana geng. Assalamualaikum.